saya melihat sehari dua hari ini warga agak terperanjat berhubung dengan persoalan tentang siasatan Suruhanjaya pencegahan rasuah terhadap Hakim Nazlan. Apabila pada hari Jumaat lalu Ketua Hakim Negara Tengku Maimun mengutarakan beberapa persoalan dan keputusan bahawa Hakim Nazlan tidak akan dibicarakan walaupun kertas siasatan telah dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, katanya. Kerana menurut Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Azalina Osman, surat yang terimanya bertarikh 21 Februari 2023 menyatakan bahawa laporan SPRM terhadap hakim yang menjatuhkan hukuman bersalah terhadap mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib pada tarikh sama sudah dikemukakan kepada Ketua Hakim Negara. Jadi katanya itu berhubung dengan pelanggaran etika hakim tahun 2009. Tapi tiada maklumat lanjut mengenai perkara itu, kata Datuk Azlina. Dan bagaimanapun apabila Tengku Maimun menyatakan bahawa Mahkamah Persekutuan memutuskan siasatan SPRM terhadap seorang hakim yang memutuskan sabitan dan hukuman terhadap bekas Perdana Menteri dibuat tanpa mengikut protokol. Itu yang menimbulkan banyak persoalan. Saya lihat boleh dikatakan muka buku saya, malahan di telefon saya penuh dengan persoalan yang bertanya, kenapa jadi begitu? Kerana menurut panel 7 hakim yang dipengusikan oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat, mereka sebulat suara memutuskan bahawa SPRM menjalankan siasatan terhadap Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Mazlan Mat Ghazali tanpa berunding terlebih dahulu. Jadi ayat dikatakan berunding. Jadi panel hakim yang dibarisi oleh Presiden Mahkamah Rayuan itu Abang Iskandar Abang Hashim, Hakim Besar Malaya Muhammad Zabidin Mahdiah, serta 4 hakim Mahkamah Persekutuan P. Nalini, Bernom Ong, Lam Kiat, Harminda Singh Daliwal dan Rosariah Bujang. Jadi sewaktu membacakan pemerhatian panel hakim, Tengku Maimun membangkitkan persoalan, iaitu katanya masa siasatan tersebut diuar-uarkan sebelum rayuan Datuk Seri Najib dalam kes SRC di Mahkamah Persekutuan tahun lalu. Jadi sewaktu membacakan penghakiman ringkas, Tengku Maimun berkata, sementara Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa kepada Badan Siasatan Jenayah seperti SPRM untuk menyiasat hakim serta membolehkan pendakwa raya memulakan prosiding di mahkamah jenayah terhadap hakim tersebut, kuasa itu perlu dilaksanakan dengan niat baik dan dalam kes tulen, katanya. Ia penting bagi menjamin badan kehakiman dapat menjalankan tanggungjawab secara bebas dan tanpa pengaruh luar. Jadi bila pernyataan Tengku Maimun itu mula disanggah oleh pelbagai pihak, jawapan Tengku Maimun yang menolak sama sekali siasatan SPRM terhadap Hakim Nazlan menimbulkan banyak persoalan saya. Jadi akhirnya bagaimana media berita harian hari ini saya baca berita harian melaporkan bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM tidak perlu merujuk kepada mana-mana pihak sekiranya mahu memulakan siasatan terhadap hakim jika badan itu mendapat aduan awam. Demikian menurut pakar kriminologi Dr. Kasim Nur Muhammad yang berpandangan Akta SPRM 2009 tidak memperuntukkan sebarang protokol yang memerlukan badan penguatkuasa itu berunding dengan mana-mana pihak sebelum memulakan siasatan terhadap seseorang hakim. Jadi katanya beliau merupakan Naib Chancellor Enforcement Leadership and Management University. Katanya SPRM memiliki kebebasan untuk menyiasat mana-mana pihak termasuk hakim. Dan perkara itu menjamin kebebasan badan penguatkuasa anti rasuah berkenaan dalam menjalankan peranannya, saudara. Jadi ini menimbulkan banyak persoalan, saudara. Dan saya melihat bagaimana ini Majlis Perunding Melayu yang menyatakan bahawa keputusan Mahkamah Persekutuan kemarin yang menetapkan protokol kepada badan penguatkuasa yang mahu menyiasat hakim disifatkan melanggar prinsip pengasingan kuasa di antara kehakiman dan eksekutif. Jadi antara protokol yang ditetapkan termasuk badan penyiasat seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah mesti berunding dengan Ketua Hakim Negara sebelum memulakan siasatan
ketika menyiasat atau sebelum pendakwa raya, ini tak betul katanya. Menurut pengurusi Biro Politik dan Kepimpinan Majlis Perundingan Melayu, Saudara Syahabuddin Embun, dia berpandangan protokol itu memperlihatkan seolah-olah institusi kehakiman cuba menceroboh bidang kuasa eksekutif. Ini akan akhirnya mewujudkan krisis perlembagaan lagi lah saudara. Jadi tegasnya institusi kehakiman sepatutnya lebih terbuka dan mengalu-alukan siasatan oleh pihak penguatkuasa bagi memastikan tiada sebarang kesalahan dilakukan oleh hakim, sekaligus untuk memastikan institusi berkenaan bersih daripada salah laku. Dengan mengenakan protokol, saudara, itu soalannya, adakah badan kehakiman tidak mencerobohi bidang kuasa eksekutif? Adakah badan kehakiman tidak campur tangan dalam siasatan SPRM? Jadi persoalan ini dibangkitkan oleh Majlis Perunding Melayu, saudara. Saya melihat bahawa ada gegaran apabila Tengku Maimun membuat kenyataan seolah-olah SPRM tak boleh menyiasat. Kalau nak siasat kena report atau kena bagi tahu hakim dulu. Kena bagi tahu ketua hakim, saya nak siasat hakim di bawah anda. Saya rasa ini saya secara logikanya tak sepatutnya berlaku begitu. Kejar yuk kejar. Saya melihat keadaan begini. Malahan saya juga dapat menatap kenyataan Ketua Pelanggan UMNO, Saudara Syam Jalil. Saya katanya Ketua Hakim Tengku Maimun berkata boleh siasat hakim tapi perlu ada adab dan perlu berunding atau minta kebenarannya dahulu bila merujuk kepada kes Datuk Hakim Nazlan, jadi membuatkan keadaannya bila tersinggung dengan kenyataan tersebut. Apakah Tengku Maimun merasakan bahawa hakim tidak boleh disiasat? Ini persoalan dari dulu lagi. Dia negara kita mempunyai pemisahan kuasa eksekutif, kemudian ada legislatif iaitu parlimen dan juga judiciary. 3 badan yang berpisah tetapi tidak mengizinkan untuk sesiapa mencampuri urusan antara satu sama lain. Eksekutif tugasnya dia akan menyiasatlah kalau tak betul. Kalau ada laporan, takkan tak boleh disiasat. Ini masalahnya. Sebab itu kata Saudara Syam Jalil, Ketua Hakim tidak boleh paksa cabang eksekutif untuk berunding atau meminta kebenaran untuk penguatkuasaan undang-undang bagi menyiasat seorang hakim yang disyaki melakukan jenayah. Jadi protokol seperti ini tidak ada dalam perlembagaan atau mana-mana undang-undang apabila ia melibatkan isu jenayah. Dan bukannya etika, saudara. Apabila seorang hakim melakukan jenayah, ia bukanlah soal etika kerja yang boleh dibawa ke tribunal sesama hakim. Ia perlu disiasat oleh pihak berkuasa seperti polis, SPRM, bukannya pergi kepada tribunal. Ini saudara, kalau ada berlaku rasuah, tuduhan rasuah, biarlah SPRM menyiasat. Kalau ada kebenaran, maka perlu diadili. Sebab hakim bukanlah bebas macam mana, tidak seperti rakyat biasa. No one is above the law. Tidak ada sesiapa pun yang mengatasi undang-undang. Itu persoalannya. Dan saya melihat sekarang ni, dengan kenyataan tersebut membuatkan dalam suasana negara kita mungkin terjebak dalam krisis perlembagaan. Kita mengharapkan agar Datuk Seri Azalina dapat menguraikan persoalan ini supaya rakyat dapat melihat undang-undang negara kita ini ditegakkan pada asas prinsipnya. Tak lebih daripada itu. Saya hanya menyuarakan pandangan dan saya melihat kekhawatiran saya jika tidak ditangani secara berhemah, maka tentulah pandangan masyarakat agak tak begitu baiklah saudara. Kita mahukan segalanya yang baik-baik sebab negara sekarang ini kita mahu memacu negara kita ke hadapan dengan lebih maju dan jaya lagi. Kalau tidak nanti negara luar melihat sistem perundangan kita yang penuh dengan kebobrokan. Itu keadaannya saudara. Baik. Usai tentang soal Hakim Nazlan ni yang masih tak selesai lagi, cerita pembicaraan Datuk Seri Najib, yang saya katakan selagi tak dibawa Jolo ke muka pengadilan, selagi tak dibawa Nik Faizal, selagi tak dibawa Zeti bekas Gubernur Bank Negara dan suaminya ke muka pengadilan, selagi itulah pembicaraan tersebut dia akan dianggap sebagai tempang. Bagaimanapun terpulanglah pada mahkamah. Kita tak ada hak untuk mencampuri urusan mahkamah. Tapi saya merasakan tak sepatutnya Datuk Seri Najib seorang saja yang diadili. Bukan kita nak mempertahankan, tidak saudara. Sebab itu kita mengatakan Datuk Seri Najib perlu mendapat keadilan dalam perbicaraan. Itu saja.
Saudara Aim Kumar, dia kata hakim melantikkan saya tak mau menyentuh soal begitu, saudara. Sejauh mana benar tak benar. Sebab ini kan akhirnya orang melihat persepsi rakyat yang agak bobrok terhadap badan kehakiman. Sayanglah, saudara. Sebab negara kita mengamalkan prinsip negara demokrasi yang menjunjung kedaulatan, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Ini perlu dipertahankan, saudara. Baik, saudara. Kita nak bicarakan soal kedaulatan undang-undang, tapi dalam waktu yang sama kita harus menyantuni apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dalam pembentangan bajet. Sebab bagaimana yang saya jangkakan, saudara, usai saja pembentangan bajet yang telah diutarakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka banyaklah pihak yang membuat komen itu dan ini dan menjadi sembang kedai kopi, sembang di mana-mana ada majlis, orang bercakap, sama ada yang setuju, sama tak setuju, ada yang mengkritik dan sebagainya. Cuma saya melihat antara badan yang terlebih dahulu mengkritik agak negatif bajet yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah QPAC. Kerana menurut pengurusi QPAC, dia kata bajet 2023 agak mengecewakan serta tidak mampu menyelesaikan kos sara hidup. Ya? Kerana belanjawan 2023 baru dilihat tidak mampu menyelesaikan masalah tekanan kos sara hidup yang dihadapi penjawat awam ketika ini. Itu kata Kongres Kesatuan Pekerja dalam perkhidmatan awam yang kecewa dengan pembentangan oleh Perdana Menteri. Jadi Presidennya Saudara Adnan Mat berkata pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak memberikan sebarang komitmen untuk menilai semula saraan baharu perkhidmatan awam melalui model gaji upah yang mampu meningkatkan pendapatan penjawat awam. Jadi artinya KUPEC nakkan supaya pengumuman dalam bajet semalam mesti ada kenaikan gaji kaki tangan kerajaan. Tak ada lain, perjuangan mereka nak naik gaji. Saya selalu mengatakan, kalau kaki tangan kerajaan naik gaji, bagaimana orang kampung? Orang yang tak ada bekerja. Yang ada ni bersyukurlah keadaan negara dan sekarang ini dalam keadaan yang ekonominya bukanlah ekonomi seperti dulu. Bajet yang berembang. Kali ini bajet yang defisit. Kerana dia kata bahawa ia sepatut dilakukan supaya dapat menangi kehadiran kos sara hidup yang tinggi. Sebab itu saya menekankan, saya ingin menjelaskan, ini komen saya, saudara. Sebelum saya baca komen daripada Timbalan Perdana Menteri, saudara, saya merasakan ini bukan soal gaji, tapi soal pengawalan harga barang makanan yang terus mendadak. Itu yang perlu ditangani. Bila tak dapat kenaikan gaji, tak ada bonus, kecewa. Mana boleh begitu, saudara. Kita cuma ada lebih kurang 1.3 juta warga kaki tangan awam. Rakyat ada 32 juta. Mana boleh kaki tangan awam semua mesti naik gaji. Tiap-tiap kali bajet naik gaji. Letih saya macam tu. Jadi bagi saya bukan soal gaji ya. Paling pentingnya adalah soal pengawalan harga barang keperluan supaya tidak terus bencana dan kalau boleh dapat dikurangkan melalui pelbagai bentuk subsidi yang telah pun diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kenapa KPAC nak rasa kecewa? Saudara, kita tidak mahu adanya komen-komen yang bercorak untuk menyantuni cara populis, saudara. Sebab itu, menurut Timbalan Perdana Menteri, Yang Muhammad Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata, walaupun tidak mendapat kenaikan gaji kepada 1.7 juta penjawat awam masa ini, ia tidak bermakna kerajaan mengenepikan kebajikan golongan berkenaan. Pada hematnya, katanya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga memberikan keprihatinan tinggi kepada pemerintahan penjawat awam, termasuklah pemberian wang khusus imbuhan sebanyak RM700 untuk Aidilfitri dan RM350 bagi pesara. Paling tidak anda dapat juga, sedangkan orang kampung tak dapat. Bagaimana yang saya itu belum lagi Datuk Atuk Johari Melaka tu mengulas. Bersepai nanti di beberapa kata-katanya. Sebab orang kampung macam mana? Penoreh getah bagaimana? Apakah tidak ada imbuhan? Paling tidak kekitaan kerajaan dapat juga RM700. Ini kerana menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, pengumuman imbuhan raya adalah langkah baik bagi peringkat permulaan. Kerana kena ingat, saudara, keadaan negara sekarang ini kita berhutang 1.5 triliun. Saya bukan nak mempertahankan, tapi saya katakan kalau nak beri komen,
anda menyanggah, biarlah ada logikanya, kena kaji semua aspek. Jadi anda dalam KPEC, Kakitan Kerajaan, takkan tak tahu bagaimana kedudukan, bagaimana pendapatan negara sekarang, saudara. Sebanyak 46 bilion daripada 388.1 bilion peruntukan yang dibentangkan dalam belanjawan itu adalah untuk membayar faedah hutang. Itu perlu dipikirkan. Jadi KPEC janganlah seolah-olah mau adanya hubungan yang tidak boleh kata tidak semesra dengan pimpinan negara, saudara.